أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أخرج عباده من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد والصلاة والسلام على من به الشفاعة العظمى وتخلص من حول المحشر لمن آمن بالله ورسله أجمعين وعلى آله الطاهرين وأصحابه نجوم الهدى عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan melengkapi agama itu atas 3 perkara, yaitu Islam dan iman dan ihsan. Bermula Islam itu mengikut dan menerima oleh zahir seseorang akan barang yang mendatangkan dengan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segala barang yang diketahuikan daripada agama dengan darurah. Qala musannifu qala muallifu rahimahullahu taala. Dan segala dan melengkapi agama itu atas 3 perkara. Yakni bila sebut kata agama di sini mafhumnya ialah agama Islam lah. Melengkapi maksudnya konten ataupun kandungan agama. Bila kita kecek, bila kita kata jaga agama dalam maqasid syar'iyyah, istilah zaman sekarang ataupun istilah kita usuluddin, dia panggil wajib menjaga kulliyat yang 5 ataupun yang 6. Tapi zaman moden ni orang panggil maqasid syar'iyyah. Nombor 1 sekali jaga agama. Bila kita sebut kata jaga agama, bila sebut kata agama saja, dalam kepala kita kena ada 3 perkara ni. Maksud jaga agama. Apa dia agama yang kita nanya? Biar nampak selalu ni. Jaga agama tu makna jaga Islam, jaga iman, jaga ihsan. Sababnya melengkapi agama itu atas 3 perkara. Iaitu Islam yang akhirnya timbullah ilmu syariat ataupun ilmu fiqh sebagai bayan ataupun penjelasan kepada Islam. Dan iman, timbul pula ilmu usuluddin, ilmu akidah, ilmu tauhid. Tak lain tak bukan ialah dalam arti kata nak memberi penjelasan tentang iman. Dan timbulnya ilmu tasawuf ialah tak lain tak bukan nak memberi penjelasan kepada makna ihsan. Di zaman Nabi tak ada ilmu tauhid, bukan tak ada tauhid. Tauhid ada semenjak Nabi Adam AS lagi. Ilmu tauhid itu tidak ada.
ilmu yang memberi penjelasan tentang tauhid dengan segala kawaidnya, segala kaedah-kaedahnya, itu tak ada lagi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tauhid dah ada sebelum daripada Nabi lagi, Nabi Rasul semenjak daripada Nabi Adam. Jadi perlu kepada ilmu supaya sesuatu makna itu terjaga, supaya orang tidak memahami secara sembrono sebarangan mengikut selera masing-masing. Kalau tidak ada ilmu aqidatut tauhid, kalau tak ada ilmu usuluddin, tak ada ilmu ma'rifatullah, tidak ada ilmu aqaidil iman, maka orang akan memahami iman itu mengikut cara masing-masing dan selera masing-masing. Jadi itu satu mafsadah yang sangat besar, kerosakan yang sangat besar lah akibah dia. Dalam keadaan adanya ilmu ini sekalipun, ada ilmu tauhid, ada ilmu fiqh pun, orang malas nak belajar ilmu ini dan mengambil jalan singkat, ambil jalan shortcut, pakai fikir sendiri-sendiri dengan otak sendiri, dengan akal masing-masing. Yang mereka tu perasan kata akal mereka tu mampu untuk memecahkan semua masalah yang wujud di atas dunia ni. Dia agama Islam kita ni dia ada dua hal. Satunya dia panggil ta'abbudiyun. Ta'abbudi ni kita serah kepada Allah, kepada Rasul. Kalau dah begitu datangnya arahan perintah daripada Allah dan Rasul, itulah. Walaupun kita tak boleh nak memahaminya, kita tak boleh nak memahami apa pengertian sebaliknya. Tapi ada satu lagi, ialah ta'akuli, mana perkara yang boleh dita'akul, yang ma'kul, yang boleh dimengertikan. Contohnya kita istinja daripada qada hajat. Hak tu kita reti, kita tahu. Maksudnya kalau agama tak mari ajar sekalipun, kita tahu kita kena basuh berak kecing. Kita kena orang panggil istinja. Sebab kalau tak istinja bagaimana? Sudah itulah orang panggil kita tu makna tak selesa. Dia boleh menimbulkan penyakit gatal. Benda tu benda yang kita boleh faham. Sebab itu dia tak berhajat kepada niat. Ambil air semaya ataupun berwuduk, kita tak reti, kita tak faham. Bakpo basuh muka, bakpo basuh tangan, bakpo kepala sapu. Jadi kalau kita tanya mengapa kita berwuduk begitu, ialah kerana ittiba'ur rasul semata-mata. Kerana kita mengikut Rasul, itu dia panggil ta'abbudi. Ada semasa saya belajar di pondok Basi Tumbuh lah dulu. Ada satu orang asli mu'allaf. Kalau mengikut masa tu bayar dia tu bayar saya sekarang dah 50, awal 50-an. Jadi begitu kalau di pondok Basi Tumbuh tu maknanya seronok dah kalau setiap waktu sembahyang itu begitu di koloh, dia kita panggil koloh lah. Koloh tu begitu di setiap kawasan tu begitu ramalah orang panggil mandi mandanya. Jadi macam-macam karenuh lah di tempat mandi tu moga duk mandi mandon, budak-budak sukalah. Jadi satu mu'allaf orang asli saat ni dalam bela-bela sambil-sambil maknanya cebok air mandi begitu biasalah berlaku perbualan. Jadi nak rayak ceritanya ialah orang asli saat ni dia tanya benda dia tanya tu kita tak pernah terdetik pun dalam hati. Dia kata bakpo kita kita berkentung tu maksudnya keluar angin. Kita ambil air semaya, kita basuh muka, basuh tangan, sapu. Punggung tak basuh pun patut-patut kalau munasabah basuhlah itu jadi kita yalah juga sebab dia orang yang datang daripada bukan Islam. Dia masuk Islam, dia fikrah dia lain. Macam ni lah macam orang yang belajar kereta daripada 0 0 tak pandai langsung. Kata konon-kononnya, kata cikgu sekolah dereba, dia kata baik yang macam tu daripada hok pandai dah, hok boleh bawa kereta dia ada perangai hok panggil tu. Jadi kalau macam orang asli itu makna dia masuk Islam Jadi kefahamannya tentang Islam itu ialah baru. Kita ni makna kefahaman kita itu terbina berdasar kepada apa yang kita terdedah di sekeliling kita semenjak daripada kita kecil lagi. Lahir-lahir kita tu dah jadi Islam dah. Maka kita melihat
mana perbuatan-perbuatan orang Islam. Nah, jadi perkara-perkara begitu dah jadi kebiasaan kita daripada kecil, sehingga tidak timbul pertanyaan-pertanyaan sebalik daripada perbuatan kita tu. Jadi dia maksudnya nak rayak macam mana, nak bagi tahu macam mana, tak lain tak bukan jawapan dia ialah semata-mata kerana mengikut perintah Rasul dan juga perbuatan Rasul. Walaupun di sana masih ada lagi penjelasan-penjelasannya, sebab perkara yang ta'abbudi ta'akuli pun kadang-kadang jadi khilaf ulama. Contohnya air yang menjadi alat penyuci. Air ini ialah alat taharah. Alat taharah dua makna, air dan juga debu tanah. Mengapa air? Mengapa air sebagai alat penyuci? Jadi kalau ada ulama dia kata itu perkara yang amrun ta'abbudiyun, perkara yang dibahasakan kepada ta'abbud. Mana kita ni hamba dah Nabi, dah Allah, dah Nabi suruh kita ambil air semaya bersuci dengan air, itulah ikut saja. Tetapi di sana ada ulama memecahkan, orang panggil pengertiannya dengan mengatakan bahasanya, maknanya kadang-kadang suatu perkara itu tu ada khilaf ulama. Setengah ulama kata ta'abbudi, ulama lain kata itu ta'akuli, boleh difikiri. Sebab apa? Sebab air itu jirimnya adalah lembut, bukan halus. Kalau halus tu lawan dia kasar. Halus perkara yang tak dapat ditanggapi oleh panca indera. Ini bahasa-bahasa khususnya kita belajar kita belajar ilmu aqidatut tauhid, bahasa-bahasa sangat penting. Karena maknanya pengertian bahasa, perkataan-perkataan itu perlu orang panggil tepat dengan orang panggil makna suatu kalimah. Dari sudut peristimal, perbualan, percakapan kita harian, kita tidak kisah mana kasar, halus, besar, kecil, kita tidak membezakan itu. Tetapi apabila kita pergi kepada ilmu, ini ilmu dia membezakan. Orang panggil setiap perkara itu, makna kalimah perkataan itu dengan makna-makna yang khusus baginya. Jadi air itu jirinnya lembut, bukan halus. Lembut. Dengan sebab dia lembut, dia boleh membuangkan, bukan setakat ainun najasah, ain najis, bukan boleh menghilangkan kesan-kesan najis. Kesan najis itu sifat-sifat najis, warnanya, baunya, kecapannya. Maka sebab itulah maknanya air itu adalah sebagai alat penyuci. Itu dia katakan ta'akuli. Jadi suatu perkara itu ada yang ijma' ulama benda tu ta'abbudi, ada ijma' ulama benda tu perkara itu makna ta'akuli, dan ada kadang-kadang mukhtalafun fih yang dikhilafkan padanya tentang status iaitu adakah ta'abbudi ke ataupun ta'akuli. Jadi ilmu datang, wujudnya ilmu itu ialah nak menjagakan sesuatu makna. Iman, wujudnya ilmu aqidatut tauhid. Mana ulama, maknanya yang mengasaskan ilmu akidah tauhid, maka dia ada kaedah-kaedah dia. Tujuan dia nak jaga, orang panggil makna itu, makna iman itu daripada disalahfahami. Maksud difahami mengikut selera masing-masing, mengikut cara masing-masing, yang akhirnya timbullah kefahaman yang salah terhadap ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Penulisan kitab juga ada kaedah dia, supaya juga terjaga makna-makna yang nak disampaikan di dalam kitab. Semua itu berpunca daripada Al-Quran sendiri. Quran sendiri pun dia ada kaedah dia. Nak memahami Al-Quran ada kaedah dia. Kemudian menyampaikan makna Quran pun juga ada kaedahnya. Ada ilmu yang membahaskan seperti ilmu ma'ani. Kita nak faham cara Allah Ta'ala khitab kepada kita macam mana. Jadi semua tu ada kaedah. Kaedah itulah yang dibentuk, yang disusun itulah dikatakan sebagai ilmu. Ilmu ni wasilah untuk memahami sesuatu perkara. Jadi timbulnya ilmu fiqh, supaya maknanya orang panggil bagaimana cara kita fiqh maknanya Islam itu merujuk yang selepas daripada ini, yang kita akan baca selepas daripada ini, dan akhirnya itu maknanya diterjemahkan dengan hukum-hukum fiqh. Jadi dari sudut misalnya fiqh tu sendiri pun dia mengalami orang panggil perkembangan daripada permulaannya sehingga akhirnya kepada fiqh nas, fiqh yang kita tu boleh amal dah. Kalau fiqh sebelum daripada ulama mutaqaddimin, itu kita tak faham apa, kita orang awam ini, sebab cara berbicara dia tak sama dengan fiqh yang ada kita duk guna, kita duk baca kitab-kitab fiqh sekarang. Begitu lahirnya ilmu fiqh itu tak lain tak bukan untuk memberi penjelasan kepada Islam, apa dia Islam. Kemudian lahirnya ilmu aqidatut tauhid.
Maknanya zaman Nabi itu tak ada. Nah, tak ada ilmu fiqh, tak ada ilmu tauhid. Yang adanya ialah iman, yang adanya ialah Islam, dan rujukannya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gapo dia iman? Apapun permasalahannya yang berkaitan dengan iman, begitu itu makna dirujukkan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hukum hakam itu. Jadi masa Nabi itu tak timbul soalan hukum fiqh. Ya Rasulullah, saya nak tanya soalan fiqh, tak ada macam tu. Nak tanya tentang ilmu akidah, tak ada. Yang ada tauhid ada. Begitu juga tasawuf itu pun juga tidak ada di zaman Rasulullah. Dari sudut keilmuannya, makna ilmu tasawuf, tetapi secara maknanya ada. Kerana ianya tak lain tak bukan ialah ihsan. Apa yang Nabi katakan, makna anta ta'budallaha ka'annaka tarah, itulah yang orang panggil zahirnya. Ilmu tasawuf itu ialah untuk menjelaskan perkataan Nabi itu. Apa yang Nabi maksudkan dengan mana anta ta'budallaha ka'annaka tarah, itu adalah definisi atau ta'rifan kepada ihsan. Jadi tasawuf, timbulnya itu ilmu tasawuf untuk memberi penjelasan kepada makna ihsan. Jadi pada dasarnya asalnya ialah agama Islam itu melengkapi Islam dan iman dan juga ihsan. Jadi apakah setiap satu tiap-tiap satu daripadanya, kata muallif kita rahimahullah taala, sebagaimana yang muallif kita sebut tartibnya ialah Islam dulu, maka muallif kita rahimahullah taala masuk pada nak menyatakan Islam. Kata muallif kita rahimahullah taala, bermula Islam itu mengikut. Jadi takrif, bila kita berdepan dengan takrif itu perhatian kita perlu orang panggil bersungguh-sungguh. Kerana setiap apapun perbahasan suatu perkara itu mestilah bermula daripada takrif. Kerana apapun perbahasan dan berbicaraan itu dinamakan sebagai kita hukumkan suatu perkara. Dan maknanya al-hukm ala syai' itu mana mufarra'un, mana far'un an tasawwurih. Kita nak hukum itu maksudnya ialah yang lagi akan datang takrifnya kita akan berikan. Takrif hukum itu apa dia? Ia bermula daripada far'un, maksudnya maksud cawangan, maksudnya bertitik tolak daripada tasawur benda tu. Sebab itulah kalau orang Kelantan sudah jadi satu istilah yang agak popular lah. Orang panggil tak kena bagi. Tu. Betul lah, tak kena bagi. Kita tak kenal orang, tak kenal suatu benda. Ni tak kenal Tuhan. Kita tak faham istilah-istilah dalam Islam. Kita hanya menggunakan ikhlas, tawakal. Tawakal sendiri pun sebutan tu tidak betul makna tawakul. Dari segi istimalnya dia kena sebut dengan kata nama. Sebagaimana kita sebut Islam, kita tak kata aslam, orang aslama, orang amanah, tak ada. Kita kata orang yang beriman. Jadi tawakal itu fi'il madhi, tawakkalah, dia kena sebut dengan tawakul. Tetapi tak apa, orang awam tu kita maafkan, dia tidak berdosa, bukan masalah berdosa. Tapi dari segi ketepatan penggunaan istilah. Jadi maknanya kita tak perlu marah. Ada orang tu maknanya marah, maknanya suka panggil nak baiki benda yang selagi benda tu tidak salah, kita tak perlu kita perbaiki. Maknanya contohnya seperti kita orang Melayu ini, bila kita buat panggilan nama itu kita singkatkan akan dia. Kalau Abdul Rahman itu man kita panggil. Jadi kadang-kadang kita ni kalau kita belajar nahwu lebih sikit, sebenarnya benda tu tak ada masalah pun. Sebab di sana dia ada pelajaran rumuz dan sudah jadi bahasa Melayu kita rumusan. Asal dia rumuz, dia ada huruf rumuz. Rumus itu mana adalah ringkasan. Supaya mana khati jangan dipanggil khatib, itu ada dalam kitab. Mana Raful Astar kita, mana Mustalah dia disebut kir, itu Ibnu Asakir. Jadi bila kita kata man, dalam hati kita siapa dia? Abdul Rahman. Yang nama penuhnya ialah Abdul Rahman. Maksudnya apabila ada wajah dalam fiqh ke dalam apapun, yang ada wajah ni makna pandangan. Yang mana kita tak perlu orang panggil ingkar. Sebab dalam kaedah bab ingkar ini, dalam Qawaidul Fiqhiyah kita pun ada kaedah yang ke-35 daripada kumpulan kaedah yang kedua. Dia kata la yunkaru al-mukhtalafu fih. Tidak perlu diingkari perkara yang dikhilafkan padanya. Yang kita nak
Dak ingkar ni kepada benda yang mujma'un alaih, yang ijma' ulama. Sekarang ni benda yang khilaf duduk ingkar, duduk larang. Benda yang ijma' ulama betul-betul terai bahasa benda tu haram, tidaklah orang panggil diberi perhatian, tidak diambil cara dengan sewajarnya. Jadi Islam makna apa dia kita kena bermula dengan definisi, dan begitulah mualif kita rahimahullah taala ijra' mana perlakukan orang panggil huraian kitab dia ini dengan kata bermula Islam itu mengikut dan menerima oleh zahir. Oleh zahir seseorang. Zahir ni apa dia? Anggotanya zahir. Mengikut dan menerima oleh zahir seseorang. Maka di situ sudah nampak dah dia poin dia bila kita sebut kata Islam itu sebagaimana Syekh Ibrahim Al-Laqani tuai kitab sahibul Matnil Jawharah, tuai kitab Matan Jawharah yang ketika mengarang bait-bait susunan nazam ini umur dia 19 tahun. Ya, insya-Allah kita akan nazamkan pada hari pembukaan Al-Manhalun Nusi pada 1 Muharram. Saya sendiri dan dengan beberapa awak-awak dan juga seluruhnya para hadirin, kita meminta untuk sama-sama bila dilakukan secara bersama itu dia akan jadi lebih mantap lagi. Jadi Islam itu apa dia kata? Wa Islam masyrahanna bil amal. Tu. Adapun Islam engkau syarahkan dia tu dengan amal. Kalau sebelum daripada tu beliau mengatakan wa fusiral imanu bitasdiqi. Iman itu ditafsirkan dengan tasdiq. Jadi kalau kita nak mencari apa makna iman, teras makna dia ialah tasdiq. Adapun Islam itu ialah tentang a'malu zahirah, amale-amale yang zahir. Maka dengan sebab itulah timbulnya istilah nifaq, munafik. Sebab yang zahir itu dia orang Islam lah. Orang Islam itu tak semestinya dia orang yang beriman. Itu yang kita dah faham maknanya Islam, orang Islam tak semestinya belum tentu dia tu mukmin. Kalau orang mukmin pasti dia Islam. Kalau orang mukmin pasti dia Islam. Tapi kalau orang Muslim belum tentu lagi dia tu mukmin. Kerana Islam itu ialah merujuk kepada a'maluz zahirah. Dan manusia salah satu daripada naluri dan kebolehan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala kepada manusia ialah pandai bersandiwara. Dia banyak naluri kita pandai meniru. Manusia adalah makhluk yang paling terror dalam bab meniru. Sebab itulah kita mencapai kemajuan dalam hidup. Kita boleh terbang, kita boleh menyelam dalam laut, dalam air. Itu meniru. Di samping orang panggil akal yang Allah Ta'ala orang panggil bekalkan kepada manusia itu meniru kejadian alam ini, hayawan-hayawan. Akhirnya manusia akan jadi lebih maju dari satu perkara yang asalnya maju. Maknanya misalnya kita kata helan, hidayah indera dari sudut pandangan dia, penglihatan dia sangat tajam. Helan berada di angkasa raya sana, dia boleh nampak orang panggil anak ayam yang begitu jauh di atas darat. Tetapi dia boleh tuju kepada anak ayam itu dengan betul tepat sasarannya. Sebab dia memiliki penglihatan yang sangat tajam. Tetapi akhirnya manusia telah meniru, berusaha, berfikir, mencari, membuat kajian macam mana binatang yang mempunyai penglihatannya begitu tajam ini. Begitu manusia telah merekakan alat untuk meneropon yang jauhnya boleh nampak dengan jelas, dan yang terlalu kecilnya kuman-kuman virus-virus dapat dilihat dengan sebegitu jelasnya. Begitu maknanya akhirnya manusia dapat mengatasi maknanya makhluk-makhluk yang dengan sebab hidayah akal. Tapi hidayah akal ada limit dia. Mana limit dia yang mana dia akan jadi tidak betul, tidak intizam sampai kepada satu had yang mana terpaksa kok mana pun kena guna hidayah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dipanggil sebagai agama. Baiklah, takrif Islam itu ialah mengikut dan menerima oleh zahir seseorang. Zahir ini termasuklah lidah. Jadi dalam makna Islam ini maksud orang itu yang mengaku Islam dengan kata asyhadu alla ilaha illallah, itu Islam lah. Sebab dia panggil mengikut dan menerima oleh zahir seseorang akan barang yang mendatangkan
Barang yang mendatangkan makna barang yang dibawa dengan dia, dengan barang yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Bayan. Daripada ni bahasa Arab dia min. Jadi min tu dia ada banyak macam. Ada min li tab'id, maknanya sebahagian. Seperti wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di kalangan kamu. Maka daripada sini ulama berpandangan bahasanya berdakwah itu adalah fardu kifayah. Tetapi ada ulama yang mengatakan fardu ain berdasar kepada hadis sahih. Mar'a minkum juga. Barang siapa barang siapa dari yang melihat, yang mengetahui, minkum daripada kamu. Jadi sini daripada kamu tu bukan di kalangan kamu. Yakni keterangan dia panggil bayan kepada men. Siapa dia men tu? Minkum daripada kamu, yakni orang Islam. Jadi walaupun min berlaku tapi makna dia berbeza. Sama lah juga dalam bahasa Melayu kita ialah daripada. Daripada ni dipanggil bayan, keterangan kepada barang yang mendatangkan dengan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Begitu. Dia min lil bayan ini sah kita gantikan, badalkan dia dengan wahwa ataupun bahasa Melayu kita iaitu segala barangnya. Ganti tepat daripada tu dengan iaitu apa dia? Iaitu barang yang mendatangkan dengan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa dia? Soalannya begitu. Daripada segala barang yang diketahuikan daripada agama dengan darurah. Ini adalah suatu istilah dah, sudah menjadi satu ungkapan. Dalam bahasa Arabnya dipanggil al-ma'lumu minad dini bid-darurah. Suatu perkara yang dimaklumi, diketahui ianya daripada pekerjaan agama bid-darurah, artinya dengan ketiadaan fikir dan bicara. Kalau bahasa Kelantan dia panggil yang diketahui secara latas. Latas ni makna menhabis, semua orang tahu. Contoh dia ialah wajib sembahyang. Ini dia panggil al-ma'lum minad dini bid-darurah, perkara yang diketahui daripada agama secara darurah. Maka terkeluarlah perkara-perkara yang di dalam agama itu yang kita kena belajar dulu, itu makna tidak secara mudah, secara latah. Latah ni semua orang tahu belaka. Wajib sembahyang, orang Islam ni wajib sembahyang. Bukan sahaja orang Islam sahaja yang tahu, bukan orang-orang Islam yang duduk di dalam negara yang ramai umat Islam, dia pun juga tahu bahasanya sembahyang itu wajib kepada orang Islam. Jadi kalau ada satu orang Islam yang membuat alasan bahawa dia tidak sembahyang itu kerana dia tidak tahu bahasanya sembahyang ini wajib, saya ingat sembahyang ni tak wajib, sunat je, sebab tu saya tak sembahyang. Jadi kalau ada orang yang bercakap begitu, makna tidak ghairu maqbul, tak boleh diterima. Itu dipanggil al-ma'lumu minad din bid-darurah. Masuk perkara yang diketahui daripada agama secara darurah. Darurah tu makna secara mudah, secara badih, makna secara yang tak perlu mikir, tak perlu bercara. Haram zina, haram arak, haram arak itu maknanya haram judi. Orang kafir, orang bukan Islam, orang Cina, dia tahu orang Islam tidak boleh berjudi, tak boleh minum arak. Bukan setakat tiba-tiba orang Islam, satu orang Islam dia kata, oh saya tak tahulah minum arak ni haram. Saya ingat makna tak boleh gitu je, tak boleh jadi mudarat kepada kesihatan gitu je. Ingat lagu tu sebab saya dah biasa daripada kecil lagi. Bapa pula biasa. Ialah tempat saya ni tempat pelancongan, pula saya duduk pula begitu pernah didedahkan maksudnya tempat-tempat secara tepatnya kita tidak ketahui, tapi kita bersandar kepada ada tulisan-tulisan di dalam akhbar dulu kita baca. Yang ini maksudnya kita rasa sedih lah keadaan umat Islam, tempat-tempat yang menjadi tumpuan pelancong khususnya di pulau-pulau yang maklumlah kepada saudara-saudari sekalian. Begitu kerana pelancong asing maknanya pergi ke sana dengan jumlah yang agak ramai, maka pihak-pihak sana maknanya makna berlaku penjualan arak tu secara bukan lagi secara sembunyi, sehingga disebut ada dalam tulisan dulu pernah saya baca air arak ni dibubuh dalam plastik. Anak-anak kita beli air batu tu, anak rakyat kata sebegitu mudahnya tu. Jadi begitulah kemajuan yang dicapai itu, alhamdulillah. Tetapi sebaliknya ada benda-benda yang tergadai, sama ada agama ataupun dunia. Jadi yang agama itulah yang kita sepatutnya rasa terkilan, rasa marah,
maksudnya dengan keadaan itu. Jadi ingat kau tidak haram sebab manusia itu pengetahuannya itu adalah sangat orang panggil makna ilmu yang dia fahami, apa yang dia fahami itu sangat bergantung kepada persekitaran semasa pembesaran dia. Anak yang ibu bapaknya tak semaya jadi dia tidak tahu makna dia ingat orang semayan itu biasa-biasa saja. Jadi boleh jadi begitu. Tapi sangat tidak munasabah apabila orang Islam tidak mengetahui benda-benda ataupun perkara-perkara yang diklasifikasikan sebagai ini. Ini dipanggil perkara-perkara yang semua orang tahu berlaku. Walaupun tak belajar pun memang orang tahu. Itu dia panggil barang. Maka mengikut dan menerima oleh zahir seseorang. Mengikut dan menerima oleh zahir seseorang dengan apa yang dibawa datang oleh Nabi. Apa dia barang yang dibawa datang? Tidak semua perkara. Perkara yang termasuk dalam al-ma'lum min ad-din bid-darurah. Perkara yang diketahui daripada agama secara mudah, secara darurah. Artinya dengan ketiadaan fikir dan bicara. Mana misal dia? Seperti 2 kalimah syahadah dan sembahyang. Ini dia masuk dalam al-ma'lumu ataupun daripada agama, apakah barang yang diketahui daripada agama dengan darurah. Misal dengan 2 kalimah syahadah wajibnya orang panggil bertutur dengan 2 kalimah syahadah, khususnya bagi orang yang nak masuk Islam. Itu benda yang diketahui dengan secara darurah. Sembahyang makna wajib sembahyang. Itu juga diketahui, maklumat tentang sembahyang itu diketahui dengan secara darurah. Maka itu Islam menerima dan mengikut oleh zahir sahaja. Itu jadi tak perlu kita pertikaikan dia tu tak benar dalam hatinya. Itu soal lain, itu bukan Islam. Itu pergi kepada iman. Kebenaran dengan apa yang dia terima pada zahir itu adalah iman. Sekarang ini kita nak mengenali orang Islam tu dulu. Jadi orang Islam itu tak semestinya dia tu makna beriman. Jadi kata mengikut dan menerima ini dia panggil takrif ini ialah dengan mura'ah, dengan mera'ikan makna Islam itu fil bidayah pada permulaan. Ada juga makna Islam yang juga disebut-sebutkan itu dengan iktibar makna nihayah, makna kesudahan. Dalam bahasa Arabnya mengikut dan menerima ini disebut sebagai al-istislam. Al-Islam bermakna al-istislam. Islam itu dengan makna menyerah diri. Menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada peraturan-peraturan Allah taala, undang-undang Allah taala. Itu Islam. Islam bermakna al-bidayah. Islam dengan makna permulaannya ialah menyerah diri kepada Allah taala. Mana diri kita zahir batin untuk Allah taala, bukan untuk kita dak. Mata kita serah kepada Allah taala, maksudnya melihat apa yang Allah taala izinkan sahaja. Jadi untuk mendapat redha Allah, itu maksudnya menyerah diri. Maknanya Islam itu makna dia Muslim, orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Maka akhirnya natijah dia apa dia? Natijah itu dia panggil makna nihayah, makna yang sudah, makna su. Kata kalau kita makna su, hujung jatuh sunya apa dia? Apabila kita menyerahkan diri kita kepada Allah, yakni kepada peraturan yang Allah Ta'ala makna turunkan kepada kita, maka akan berlakulah natijahnya ialah as-salamah, makna selamat. Sebab itulah Nabi SAW ketika pergi berdakwah kepada orang bukan Islam, apa kata Nabi? Nabi kata aslim taslam. Aslim pun daripada perkataan Islam. Taslam, aslim maksud serahkan dirimu kepadaku. Serahkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya masuk Islam itu aslama, masuk Islam serah diri kepada Allah taala. Taslam, kamu selamat. Tetapi orientalis dengan secara sangat jahatnya telah mengambil situasi ini dan menjadikan bukti bahawasanya Islam itu berkembang dengan pedal, dan bahasanya Islam itu yang dikatakan sebagai teroris. Mana Islam ini orang panggil mana orang Islam, Nabi sendiri menggunakan pendekatan paksa orang masuk Islam. Sedangkan kita tahu la ikraha fid din. Kita orang Islam jangan termakan dengan orang panggil tuduh-tuduh apa yang telah dilontarkan oleh musuh Islam. Mereka orientalis adalah satu kumpulan
orang kafir yang berusaha secara sangat giat dan gigihnya semata-mata untuk mencari kelemahan Islam, dan mereka menulis tentang iman, tentang Islam, tentang semaya, tentang semua perkara konten dalam Islam dan iman, semua dia tulis mengikut cara dia olah supaya kita ni secara tidak sedari memahami Islam tu mengikut cara dia. Nah, jadi dia gambarkan ketika Nabi ini suatu kalimat yang biasa kita baca sirah Nabi, kita akan jumpa kalimat ini, aslim taslam, masuk Islam kamu akan selamat. Aslim yang pertama dengan makna serahkan diri kamu kepada Allah Ta'ala, makna masuk Islam lah. Taslam kamu akan selamat, itu makna Islam dengan makna nihayah. Jadi dia gambarkan ketika Nabi mengatakan ungkapan ini, Nabi meletakkan pedang pada tengkuk orang kafir. Nah, masuk Islam kamu selamat, mafhumnya kepada dia. Tak masuk Islam, jawab dia kerak tekuk. Begitulah cara mereka memomok-momokkan dengan menhuduh-huduhkan Islam. Bahasanya makna Nabi Muhammad ni seorang yang sangat, orang panggil ganas, tidak berperi kemanusiaan. Maksudnya memaksa manusia untuk masuk dalam agama Islam, itu adalah suatu pembohongan dan penistaan terhadap agama Islam. Dan juga Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu kita tu kena, sebab itu dah saya sebut dah sebelum daripada ni, tak ada dah cara lain melainkan kita kena orang panggil usahakan pengisian konten-konten Islam itu sepenuhnya dalam dada anak-anak kita, yang kita akan lepaskan mereka belajar di universiti, bekerja di perantauan. Kita terpisah daripada mereka, biar mereka itu dapat jaga diri mereka, benten iman mereka itu cukup, Islam mereka itu cukup untuk menjadi pagar diri mereka, dan benten supaya tidak orang panggil terambil orang panggil fahaman yang salah, sebab dia sudah ada dah kefahaman yang jelas yang sahih tentang imannya macam mana, tentang Islam. Kalaupun dia tak dapat nak berlawan, nak berdebat tapi syukur-syukurnya dapat backup, dia dapat selamatkan imannya, dan akhirnya dia akan syukur-syukurnya menimbulkan keraguan, dan akhirnya dia akan merujuk kepada ahlinya untuk bertanyakan hal yang sebenar. Sekarang apa yang berlaku ni, anak-anak kita tu pakai telegok, kata orang Kelantan, pakai telan semua maklumat. Marilah macam royak maknanya memberitahu tentang Islam begini-begini. Dia sebab dia tidak ada maklumat tentang Islam, dengan sebab itu dia boleh terima apapun yang diberitahukan, dihulurkan kepadanya, ambil semata, telan semata, tidak ada filter, tidak ada saringan, tidak ada penapisan. Jadi masuk belakang hok kotor, hok bersih, dia masuk belakang jangan bercampur semua dengan benda hok kotor yang tak betul dari segi akidahnya. Tu nyanyo Jadi dengan sebab itulah kita kena bersungguh-sungguh daripada sekarang, diri kita sendiri dan juga anak-anak kita, dengan pengisian dengan ilmu Islam yang sahih, baik dari segi akidahnya, dari segi syariatnya, barulah kita tidak akan terpengaruh. Zaman sekarang dia tidak serupa zaman dahulu. Zaman dahulu kita boleh jaga anak-anak kita kalau dia tu tak pergi bersaing, tak keluar rata-rata jauh-jauh bermakna kita boleh pantau. Sekarang kita tak boleh nak pantau, tidak mampu untuk pantau. Anak kita bukan seorang dua jadi kita nak pantau, kalau seorang pun kita nak pantau orang lain tu bukan mudah. Jadi dengan sebab itu tidak ada cara lain untuk kita tu orang panggil rasa lega, rasa sedap hati, tak lain tak bukan kita bekalkan mereka dengan alat-alat yang boleh menyangga diri mereka daripada mudarat-mudarat agama khususnya. Jadi Islam dengan makna bidayahnya ialah ini, al-Islam, dan akhirnya apa yang berlaku, rizanya, natijahnya ialah as-salamah. Jadi kalau orang kata Islam tu makna dia selamat, betul. Itu setelah kita mengerjakan makna Islam yang pertama, yang ni dia panggil awaliyat, hak ni dia panggil sanawiyat. Sanawiyat ni benda yang terjadi, macam kita kata pohon kayu tu dia panggil awaliyat. Awaliyat makna kita tanam pohon kayu, kemudian berbuah, buah tu dia panggil sanawiyat. Bukan yang kita usahakan, dia jadi rentitan daripada perkara yang mula-mula kita jadikan. Kita tanam pohon kayu, lepas pada tu pohon kayu tu berbuah. Yang kita usahakan hak mim babil kasbi, daripada bab kasab usahanya ialah tanam pohon kayu. Begitu juga iman Islam, bila kita dah menuruti ajaran Islam, maka nataisnya, samaratnya, buah-buahnya, natijah-natijahnya, rizak-rizaknya akan kita dapat, iaitulah keselamatan daripada segala perkara dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Allah Ta'ala turunkan undang-undang Islam, peraturan Islam untuk selamat dunia dan akhirat. Dunia pun selamat kalau kita mengikut undang-undang Islam, peraturan Islam, pasti kita selamat, sebab Allah Ta'ala yang menjadikan alam ini, dunia ini, kita manusia. Jadi Allah Ta'ala tahu apa yang diperlukan oleh orang Islam.
Dengan sebab itu tidak boleh sekali-kali kita memberi peluang kepada virus raib daripada memasuki ruangan hati kita ni. Kerana penyakit yang paling bahaya sebenarnya bukan COVID, bukan kanser, tetapi sebenarnya adalah maradu raib yang Allah Ta'ala petai lagi. Petai lagi dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah duk cerita tentang penyakit raib ini. Gap dia raib, ragu-ragu terhadap Allah Ta'ala sebagai Tuhan, ragu-ragu terhadap Nabi, ragu-ragu terhadap syariat Islam. Tentang syariat ini boleh menyelesaikan manusia, masalah manusia seluruhnya. Tak yakin kepada Islam, tak yakin kepada orang panggil apa yang di mana peraturan-peraturan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala ni turunkan kepada kita ni. Jadi perkara itu perlu diselesaikan supaya kita ni akan mendapat kebaikan-kebaikan daripada apa sahaja perkara yang Allah Ta'ala jadikan di alam ini. Kerana semuanya sebenarnya untuk kebaikan manusia. Jadi Islam dengan makna hakikatnya ialah dengan makna dia itulah maknanya menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Yang ini dengan bahawa patuh dalam melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala tanpa berdolak dalih. Tu. Tapi maknanya untuk Islam dari sudut hukum yang zahirnya ialah semata-mata mengikut dan menerima oleh zahir seseorang akan barang yang mendatangkan dengan dia dengan barang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segala barang yang diketahui daripada agama dengan darurah, artinya dengan ketiadaan fikir dan bicara. Misalnya seperti 2 kalimah syahadah dan sembahyang. Qala muallifur rahimahullah ta'ala dikehendaki dengan mengikut dan menerima itu. Murad. Jadi dikehendaki itu bahasa Melayunya. Tapi kita ni orang yang belajar tu biasa ni kita dah selesa dengan sebut dengan bahasanya. Misalnya murad. Murad tu maksudnya yang dikehendaki. Mana maksud? Dikehendaki makna murad dengan kata mengikut dan menerima itu. Maksudnya apa dia? Mengaku lidah dengan barang yang tersebut itu. Mana barang yang tersebut itu? Itu al-ma'lumu minad dini bid-darurah. Barang yang diketahui daripada agama secara darurah. Mengaku lidah. Lagu mana mengaku lidah? Sembahyang 5 waktu tu wajib atau makna wajib. Puasa Ramadan wajib. Lidah kata. Mana zina itu haram, mana judi itu haram. Lidah kata begitu. Jadi kalau nak kata begitu letih lah ni. Banyak lah ni. Tak cakap nak kata banyak lah hukum hakam. Hanya semuanya itu sebenarnya sudah terkandung dalam kata penyaksian kita, syahadah kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang akhirnya di akhir kita dia ada menyebut. Pasal itulah hikmah. Apa? Orang yang bukan Islam dia nak masuk Islam. Orang bukan Islam dia nak masuk Islam wajib dia kena an-nutqu bisyahadatain. Wajib dia tu bertutur dengan 2 kalimah syahadah. Kerana apa yang zahir itu untuk menandakan apa yang batin. Sebab kalau dia tidak bersyahadah, macam mana kita nak memperlakukan dia tu sebagai seorang Islam dalam muamalah kita dengan dia. Jadi soal benar kau tidak dia ucapkan itu soal yang lain pula. Jadi mengaku lidah dengan barang yang tersebut itu. Mengaku lidah bagaimana? Yang ini bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam dah tu. Sebab dia mengaku dan menerima oleh zahir. Lidah tu dipanggil anggota zahir. Islam dari sudut hukumnya begitu. Tapi dari segi makna yang sempurna Islam itu ialah menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Barulah dia panggil Islam yang sebenar. Jadi kalau seumpamanya kita kata Allah Ta'ala suruh kita apa dia? Sembahyang. Jadi kalau tak sembahyang, nama dia tidak menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Dari sudut makna kita kata tidak Islam. Dari sudut hukum dia, status dia, dari segi hukum syaratnya dia tu Islam. Itu yang perlu difaham. Kalau dia kata tidak Islam, tidak Islam maknanya tidak kena dengan maknanya. Makna tidak Islam itu maknanya tidak kena dengan apa maknanya dia tu dari segi untuk mengesahkan Islam dia sebagaimana takrif ni lah. Dari sudut makna Islam itu tidak tepat, tidak menepati.
tidak memenuhi makna Islam. Islam dia kena serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau semata-mata seorang itu dah mengucap 2 kalimah syahadah, itu dia mengaku lidah. Jadi mengaku dan menerima dengan zahir. Dia panggil. Maka itu Islam. Ini supaya kita tidak tersalah. Yang kita kata dia tu tidak Islam mengano, dia tu semaya, dia tu orang cuma boleh jadi dia tu tidak beriman. Berdasar kepada dalam kita apa nama ni? Takrif lain dia kata menerima zahir. Ya, menerima oleh zahir. Menerima oleh zahir. Hidayah tu sibiyah. Ya. Jadi samalah juga ni. Zahir tu termasuklah lidah lah. Lidah tu. Jadi supaya sini mengikut dan menerima oleh zahir. Mana sini? Mana oleh zahir seseorang. Jadi yang dikatakan zahir itu apa? Anggotanya zahir. Maka paling tidak pun anggotanya zahir itu ialah lidah. Walaupun dia tu tak sembahyang sekalipun, tapi lidah, bila dia kata asyhadu an la ilaha illallah, maka wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dalam kata muhammadar rasulullah itu mengandungi makna bahasanya wajib semaya. Jadi tak perlulah kita, kalau orang Islam dia, sebab bila orang bukan Islam dia nak masuk Islam, dia kena menyatakan pengakuan hati dia tentang menerima ajaran Islam itu. Jadi ajaran Islam tu kan wajib semaya. Kita ambil orang wajib semaya, haram zina, haram arak ni. Jadi kalau nak bilan itu, jawab dia orang yang masuk Islam, asyhadu anna salata wajibatum. Aku bersaksi bahasanya semaya tu wajib. Jawab dia daripada pagi sampai menghari tak sudah lagi nak masuk Islam tu. Akhirnya dia tu jemung boring, akhirnya tak jadi masuk Islam. Jadi syariat menjadikan 2 kalimah syahadah itu kerana terkandung dalam 2 kalimah syahadah itu makna seluruh makna kata Islam, iman, ihsan ada dalam itu laku. Jadi bila kita mengucapkan 2 kalimah syahadah ini, makna kita sudah mengaku dari segi zahirnya, maka dikatakan dia tu seorang Islam dah tu. Walaupun tidak benar hatinya dengan apa yang dia ikrar itu soal hati, itu bukan Islam, itu masalah iman pula tu. Jadi jangan kita dia tu tidak Islam, tak ngerti Islam dia tu jadi itu makna suatu hal yang lain. Jadi seperti dikehendaki dengan mengikut dan menerima itu ialah mengaku lidah dengan barang yang tersebut itu, dan tiada menolakkan dia. Tidak menolakkan perkara yang tersebut. Yang tersebut tu apa dia? Yang diketahui daripada agama dengan cara darurah, dengan secara darurah. Jadi dan tiada menolakkan dia. Terima, tidak menolak. Tidak menolakkan itu dia penting, maknanya itu sebagai nakwi jadi takkid. Takkid mana kuat lagi. Dia sebab begini, ini tak sampai lagi. Sebab dia sampai kepada kita. Dia kadang-kadang orang ni dia rasa dia cerdik, dia nak ungkai apa yang telah disusun oleh para alim ulama. Jadi ini maksudnya menerima serta tiada menolakkan dia. Tu. Itu nak takkidkan, nak menguatkan lagi. Jadi tentang sifat-sifat Allah Taala, ada sifat yang wajib, yang wajibat, ada sifat yang mustahil. Jadi sifat yang mustahil itu bahagian tentu tak ada. Mana perkara yang tak tasawur pada akal kita, bahasanya benda tu ada. Jadi duk bilan apa sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala, sedangkan benda tu tak ada, kata dia. Dia kata bodoh lah kita duk bilan benda tak ada. Tuhan ni tak payahlah, Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat, sudahlah. Tak payahlah kata mustahil Allah Ta'ala tu bersifat dengan lemah. Ini orang dia berasa dia bijak, dia fikir dengan otak dia. Tapi sedap lagi dia sekarang terus dia kata tengok orang mengaji sifat 20 tu. Tuhan ada wujud, lepas tu lawan-lawan tak ada. Mula-mula ada, lepas lawan tak ada. Itu cara-cara permainan perkataan. Jadi dia kata tak perlu bila sifat yang mustahil itu dia ambil daripada siapa dia. Sedangkan Allah Ta'ala sendiri pun kata wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah oleh kamu di atas Allah tak Tuhan yang hidup, yang tak mati. Tak payah rakyat lah yang tak mati tu, rakyat yang hidup.
Kalau kata kalau dia kata bodoh, kita nak sebut pun ni. La tu mustahil. La yamu mustahil mati. Kalau makna tak perlu kita sebut yang mustahil, mana Allah Taala tak, tapi Allah Taala tersebut. Mana wa ta'ala al-hayy alladhi, di atas Tuhan yang hidup, la yamut, dan yang tak mati. Tu. Jadi kita ni kena cermat, berhati-hati nak rungkai apa yang telah dibuat oleh para alim ulama. Mereka buat tu ada asasnya, ada sandarannya ni. Tapi begitulah orang ni, dia berasa ni macam ni, royak apa dia memikir sendiri ataupun dia terambil daripada orang lain ni. Mustahil. Ada mustahil apa makna? Barang tu tak ada. Tak tasawur kata dia tu ada. Lepas tu bila buat apa dia tak ada faedah. Mungkin kata ada faedah ni. Sedangkan orang panggil seperti yang telah kita katakan bahawasanya untuk tahakkuk faham kita terhadap satu-satu perkara, kita kena reti juga kok gulawe dia. Nak faham orang panggil wujud, kena faham adam tak ada tu lagu mana. Nak faham orang panggil tauhid, kena tahu tasyrik. Kita tak payah tasyrik, kita tak perasan bahasanya dalam tauhid kita itu ada unsur-unsur tasyrik. Jadi untuk membebaskan, membersihkan akidah tauhid kita kena tahu tasyrik dan juga ta'til. Tu. Jadi sebab itulah dia sebut sini, dan tiada menolakkan dia. Dah terima dah. Tak payah sebutlah menolakkan dia. Tu. Dan tiada menolakkan dia. Di sana dia banyak. Kita ni perlu ada takkid, takkid menguatkan pernyataan. Dan kalau kita kata kat law ni, hak ni pun dia mau sebenarnya nak ada sokongnya. Macam kita pergi bertemu dengan seseorang ya kita tu memadai dah kita seorang pergi berjumpa dengan dia, tapi bawa saing tu nak kalau kata orang kabur nak kuat semangat sikit nak kuat semangat. Boleh nak pergi jumpa seorang-seorang pun, tapi maksud apa panggil pergi dengan saing saat ni tu nak kuat semangat sikit. Dan jika tiada diamalkan dia sekalipun tak semaya, tapi dia mengaku bahawa semaya fardu, mana semaya 5 waktu itu ialah fardu, maka Islam lah dia tak semaya. Dia dah buat benda yang haram, tapi dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu mengaku lidah. Makanya kalau kita tanya dia mau tak semaya ni apa kan, tak wajib kau semaya? Wajib dia kata. Dia tak semaya, maka dia itu Islam. Tapi Islam dia tu makna tak sempurna lah tu. Kerana tidak ada makna penyerahan diri kepada Allah Ta'ala, sekalipun dia tu tidak mengamalkan apa yang dia terima saat ni, terima pada zahir tu. Seperti meninggal ia akan sembahyang. Jadi jangan kita kata orang meninggal sembahyang itu jadi tidak Islam dia boleh dengan makna tidak sempurna Islam begitu. Da upamonya selama-lamanya, upama sembahyang selama-lamanya, maknanya tak pernah sembahyang langsung, tak pernah puasa. Setiap kali datang bulan Ramadan tak puasa, sehari pun dia tak puasa, tapi dia mengaku dia Islam, dia mengaku kata puasa itu adalah wajib maka dia tetap orang Islam. Tapi walaupun dia Islam kalau dia duduk dalam keadaan macam tu, bermakna dia duduk pada dalam keadaan yang sangat bahaya. Kerana Islam dia tu bila-bila masa boleh jadi telokoh tercabut. Sebab apa? Sebab tidak ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Begitu pertolongan Allah Ta'ala, penjagaan Allah Ta'ala tidak sampai kepadanya. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala, dan segala rukun Islam itu 5 perkara. Pertama, bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad pesuruh Allah Ta'ala, dan ini rukun tertentu dengan orang yang kafir yang menghendaki masuk agama Islam. Kalau muallifur rahimahullah Ta'ala, dan segala rukun Islam itu. Jadi pada kata rukun Islam itu di sinilah ulama membahagikan rukun dengan sebab diidafatkan, disandarkan perkataan rukun kepada Islam
telah menimbulkan satu orang panggil kefahaman bahawasanya makna rukun Islam itu dia tak sama dengan rukun segala perkara yang lain, baik rukun imam, rukun nikah, rukun jual beli. Ada maknanya berbeza. Sebabnya bila dikatakan rukun iman, contohnya rukun nikah, apabila ketiadaan satu rukun daripadanya, maka mahiyah benda tu tidak akan jadi. Contohnya nikah kahwin. Nikah kahwin dia ada rukun dia. Apabila tidak ada satu saja rukunnya, maka nikah kahwin itu tidak berlaku, tidak wujud. Rukun iman ada 6 yang lagi akan datang. Apabila tidak ada satu saja rukun, tak beriman kepada satu saja daripada rukun-rukun iman, maka tidak ada iman. Begitu sifat rukun yang itu akhirnya disebut oleh ulama sebagai rukun yang hakiki. Rukun yang hakiki itu ialah dengan makna suatu perkara yang menjadi kejadian kepada mahiyah benda tu. Kitab musalli umpamanya, contohnya kitab musalli, dia buat takrif, kalau perasan dalam muka surat berapa, dia buat takrif kepada rukun ini ketika menyebutkan tentang rukun sembahyang. Jadi kitab musalli dia sebut sukuan. Rukun itu maksudnya sukuan yang dieja dengan sin, kaf, waw, nun. Kalau bukan kita, jadi kalau kita tak biasa, kita akan baca sukun. Sukun tu maksudnya diam. Sebenarnya di situ ialah sukuan. Sebab itulah maknanya kalau dia ambil daripada bahasa Arab. Seperti misalnya begini, ada berlaku dalam kitab-kitab Jawi. Misalnya kita semaya, kita sujud, mestilah anggota dahi itu maksudnya satu suku daripada anggota dahi itu mestilah mengena kepada tempat sujud. Di sana ada orang yang memahami satu suku itu ialah 1/4. Makna suku. Jadi dia pun hurailah bahasanya, dahi kita ni kena bagi pak, sekurang-kurangnya 1/4 daripada dahi itu kena kepada tempat sujud. Walhal sebenarnya satu suku dalam kitab Jawi itu dia tarjumah daripada juz'un. Sebab itulah kitab Jawi ni pun kitab fiqh, kita kena ambil bahasa Arab dulu, kita Arab dulu. Orang dah terbiasa dengan kita Arab, dia tidak mudah terkeliru. Satu suku daripada dahi itu maksud dia sebahagian. Sebahagian daripada dahi, dengan tidak bukan maksud nak kepada qadar 1/4. Jadi ada yang memahaminya ialah dengan makna 1/4, rubu'. Dalam bahasa Arab rubu'un. Bila kita tengok dalam kitab-kitab Arab, semuanya menyebut juz'un. Juz'un ni sebahagian. Jadi orang-orang zaman dahulu dia sebut satu suku tu bukan makna 1/4, sebahagian daripada dahi. Begitulah juga sini mana Syekh Daud Fatani dalam kitab Musalli dia sebutkan dengan ejaan dia tu, kalau kita tak biasa kita akan baca sukun. Sebenarnya sukuan yang ianya kejadian, yang mana ianya ialah sukuan tu makna sebahagian yang ianya kejadian yang masuk di dalam mahiyahnya. Mahiyah ni maknanya hakikat diri benda tu. Kalau umpamanya kita kata, kita buat takrif misalnya kipas, tu diri kipas tu, tu dia panggil mahiyahnya. Mahiyah tu dia ambil daripada mahiyah, apa dia maksudnya ialah mahiyah tu ialah hakikat suatu perkara. Hakikat suatu perkara tu apa dia? Jadi rukun itu ialah sukuan, satu suku, sebahagian yang ianya kejadian yang masuk di dalam mahiyahnya. Maksudnya dengan kata lain bahasanya satu benda, satu kejadian yang dia tu termasuk dalam diri kejadian benda tu. Yang kalau kita kena huraikan lebih lagi, yang tak dapat tidak benda tu kena ada, kalau tak ada maka tidak sah, tidak jadi. Contoh kita kata kereta ni dia ada rukun dia ada syarat. Syarat lagu lain. Syarat macam kita kata masjid, nak buat masjid, syarat dia kena ada booming, tu kena ada orang panggil kena ada dana, tu makna syarat. Karena syarat tu benda yang lain daripada mahiyah.
Tu beza dia syarat. Implikasi hukumnya adalah sama-sama wajib. Syarat sah wajib, rukun wajib kita kena buat, syarat sah pun wajib kena buat. Tapi mafhum makna dia tak sama, mahiyahnya tak sama. Syarat ni kejadian yang di luar daripada mahiyah. Adapun rukun itu ialah sukuan, makna suatu kejadian yang dia tu masuk dalam mahiyah benda tu. Misalnya kita kata kereta, kereta dia ada rukun-rukun dia. Rukun kereta ni maksudnya item ataupun benda yang tak dapat tidur kena ada supaya kereta itu berfungsi sebagai kereta. Bukan untuk nak buat perhiasan apa tu lain cerita. Kereta ni ialah untuk dia panggil kenderaan. Fungsi kenderaannya macam mana? Jadi maknanya dia kena ada steering. Steering tu dia panggil rukun. Kena ada tayar, kena ada enjin, kena ada body. Hok tak dapat tidur. Kemudian yang lebih daripada rukun itu hok orang panggil keperluan asasi, tu tidak nama rukun. Rumah pun macam tu juga. Semua perkara tu dia ada rukun masing-masing. Tiap-tiap perkara yang tak boleh tak ada. Kalau tak ada benda tu orang panggil menyebabkan mahiyahnya, induknya tidak akan berlaku. Itu makna rukun. Jadi rukun iman ada 6. Satu saja rukun yang kita tolak, kita nafikan, kita tak beriman. Jadi 6 tolak 1, dia tak jadi 5. Matematik iman tu dia tak jadi sebagaimana matematik biasa. Kalau matematik biasa 6 tolak 1 jadi 5. Kita seseorang yang tak beriman kepada kitab misalnya, masih ada lagi 5 lagi. Maknanya ada lagi lah iman. Tidak, kosong, zero, tidak ada iman langsung. Bukan pada satu pada tiap-tiap rukun itu. Misalnya kita kata Quran, mana kitab? Kitab ni termasuk Quran. Quran kita beriman berbeza tafsili. Kalau kitab-kitab yang lain itu secara ijmal saja. Al-Quran itu tak beriman kepada satu saja ayat Al-Quran, menafikan makna yang qat'i yang wujud dalam Al-Quran. Maka jawab dia tak beriman kepada Quran, sebuti Quran seluruhnya, dan bermakna tak beriman kepada seluruh kitab-kitab. Bermakna tidak ada rukun beriman dengan kitab itu tak ada. Jawab dia walaupun satu bahagian yang kecil daripada kitab Al-Quran. Dia begitu sifat dia. Itu yang dikatakan sebagai rukun yang hakiki. Rukun yang hakiki. Rukun dengan makna suatu kejadian yang masuk di dalam mahiyah suatu perkara, sehingga kalau dia tidak ada tak jadi. Misal kita kata tak ada satu rukun daripada rukun nikah, maka tak berhasillah nikah. Jual beli tidak ada ijab, tidak ada qabul. Dia kena ada ijab qabul. Yang namanya akad ada ijab, ada qabul, maka tidak sah jual beli itu. Cumanya di sana dia adalah pula perbahasannya bai'ul mu'attah yang dipilih oleh Al-Imam Nawawi. Jual secara unjuk berunjuk itu pada perkara yang muhaqqarah, benda yang lekeh, yang harganya kecil. Muju ada pandangan ini. Kalau tidak banyak kefasadan. Dan memang banyak kefasadan. Kita ni beli benda-benda yang begitu bernilai, tidak ada akad jual beli, maka tidak berlaku, tidak sah jual beli itu, makna fasad. Bila fasad jual beli, maka tidak berlaku pada hakikatnya proses tamlik dan juga tamalluk, memberi milik kita kepada orang lain dan menjadikan milik orang itu jadi milik kita. Orang yang menjual, dia tamlikkan barangan dia kepada pembeli. Pembeli dia tamlikkan saman harga tu kepada penjual. Kemudian mana pembeli dia tamalluk, memilikkan apa yang asalnya ni. Itu proses pertukaran yang berlaku dengan akad jual beli. Tetapi bila kita bermudah-mudah tu akhirnya kita tasarruh barang orang, milik orang. Walaupun kita redha innamal bai'u an taradin, kata Nabi, hanya senyum jual beli itu dengan redha sebab kita tak tahu. Misalnya kita jual barangan kita kepada seorang, jual handset iPhone dengan harga sekian-sekian jadi akhirnya maknanya jadilah kepada pembeli yang dia bayar kepada. Jadi kalau kita tahu secara syaraknya iPhone itu belum lagi menjadi milik orang yang membeli, dengan sebab tidak ada sirah akad jual beli, sudah tentu kita tak reda dia guna. Begitu juga yang membayar, kalau dia tahulah bahasanya tidak berlaku proses memberi milik kepada penjual akan harga saat ni, tentu dia tak reda juga. Jadi yang reda tu kerana tidak tahu. Sama lah dalam pembahagian pesaka. Dalam pembahagian pesaka, setiap orang kena tahu hak mereka masing-masing dulu. Lepas tu kalau mereka nak reda, kalau tidak anak yatim, tidak ada anak yatim,
nak nolak saka ke, nak bagi sama rata ke ni. Kalau semua orang redha, dan kita tak boleh paksa orang lain. Allah, mana mung ni dunia ni nak buat nah. Tak boleh kita paksa dia, hak dia ni. Jadi maknanya setiap orang kena tahu. Orang panggil hak, misalnya ni berlaku, biasa berlaku kakak ni dia dalam faraid, dalam pembagian besar dia bukan kira besar kecil, dia kira jantina, laki-laki dan perempuan. Yang kecil itu umur setahun, anak laki-laki, bukan dalam perut sekalipun. Yang besar tu anak yang besar, dia kadang-kadang bertikah, orang panggil senggan antara yang sulung dengan bongsu itu sampai 20 tahun. Jadi yang sulungnya umur dia 30 tahun katakanlah. Jadi yang bongsu ini umur dia 11 tahun. Tu. Jatuh laki-laki. Yang sulung itu perempuan. Jadi kakak dia kata, adik, ginilah adik, kita bagi sama rata lah. Jadi kalau 11 tahun itu sudah balik lah biasanya. Kalau tak balik lagi, memang tidak boleh langsung untuk berbagi, sebab izin kanak-kanak tidak diiktibarkan. Katakanlah dia sudah balik, kalau 15 tahun dah balik dah lah. Tapi kematangan berfikirnya agak kurang. Kakak dia umur 30 tahun, dia adik laki-laki, kakak perempuan. Jadi kakaknya katakan kepada adik, kita bagi sama rata ada. Jadi adik saya mungkin dia tak tahu dia boleh banyak mana. Jadi setiap orang itu dia kena tahu hak dulu. Kalulah dia tahu dia boleh banyak mana, tentu dia tak akan bui. Ini kerana dia tak tahu hak dia. Tu kita kena jujur. Begitulah juga. Ini maknanya makna sesuatu yang menjadi, orang panggil kejadian yang masuk dalam mahiyah. Mahiyah tu benda tu. Maka itu adalah rukun, dan itu dipanggil sebagai rukun hakiki. Rukun hakiki maknanya seperti kita, selain daripada rukun Islam. Selain daripada rukun Islam, semuanya adalah rukun hakiki. Hanya rukun Islam saja yang insya-Allah kita tak sempat lagi huraikan dia, yang dinamakan sebagai rukun urfi. Kerana keadaannya berbeza. Melihat kepada cara makna tak sama. Jadi kalau rukun lain, rukun iman, rukun apa lagi semuanya kalau tak ada satu bermakna tidak ada semua. Supaya masa kita kecil-kecil dulu, apa dia panggil apa? Njek semung. Siapa sakit? Bukan hok sah lagi tu. Hok telur pecah sebutir, pecah semua. Tu. Pecah sebutir, pecah semua. Tu. Ada pecah bawah jatuh lain, habis pecah belakang lah. Jadi itu ada orang panggil, ada pengajaran di situ Jadi kalau macam telur tu duduk susun pecah bawah kan? Tu tumbuk pecah sebutir, pecah semua Jadi kalau pecah bawah tu hok lain tu jadi pecah Itu di sana orang-orang tua kita tu, orang pandangan orang tua, petua-petua orang tua tu orang zaman dulu dia tak sebut hadis, tapi banyak kita dapati orang tua kata petua-petua rupanya ada dalam hadis. Sebab orang tua dulu dia tak sebut kalau Rasulullah, tak sebut kalau tok guru ayat mana sunat begini, mana dalil, tak ada Orang zaman sekarang orang zaman sekarang dia sudah tidak tanya wajib ke haram, tidak, sunnah ke bid'ah. Jadi itulah maknanya ustaz-ustaz zaman sekarang, para muallim zaman sekarang, itulah cabaran dia. Tok guru zaman dulu alhamdulillah senang, royak saja hukum masyarakat terima. Tapi itulah cabaran dia, dan kita kena lihat dari sudut yang positif lah, sisi positif. Maksud kita kena kerja lebih kuat lagi. Jadi bila kita nak sebut satu hukum itu, kita kena cari orang panggil orang panggil nas dalil. Tidak semestinya nas itu sebahagian daripada dalil. Nak ke dalil, tak semestinya nas dalil tu. Dalil syariat apa dia tu. Bukan semestinya nas nak kepada dalil, asalkan ada dalil. Jadi biarlah kita apapun yang kita lontarkan ke tengah, biar ada dalil. Jadi ini sebenarnya dari sisi yang positifnya macam mana? Kita akan lebih berusaha bersungguh-sungguh. Kita akan buat persiapan dengan lebih bersungguh-sungguh. Kalau tidak kita akan jadi selesa lah. Kita hanya holobui, demo pakai terima begitu, tak ada apa-apa, tidak ada penentangan. Jadi ialah sikap manusia yang biadab itu kita kena perbaiki. Biadab dengan para alim ulama itu ulama mereka bersifat dengan hilim. Zul halmi, makna halim maknanya lemah lembut. Mereka memaafkan manusia, tak ada arah kerana manusia itu jahil. Jadi kita terpaksa menanggung keberatan dan kesakitan daripada manusia yang ramah. Jadi begitu sifat ulama. Kerana mereka samalah
al ulama warasatul anbiya, mereka mewarisi sifat nabi. Nabi memaafkan umat. Maksudnya memahami kejahilian mereka membawa kepada kebiadaban mereka. Begitu Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Begitu berdoakan Allah, ya Allah ya Tuhan, beri hidayah kepada kaumku kerana mereka tak tahu. Mereka wak kepada aku ni seteruk ini ni kerana mereka tak tahu. Kalau mereka tahu, mereka tak buat macam ni. Lebih banyak bersifat kesebelah kepada umat, barulah kita tu orang panggil tidak berdakwah dengan emosi, melepaskan geram, melepaskan gerai kepada manusia. Wah, manusia tak betul ni. Tanpa kita tu memberikan solusi kepada mereka. Jadi untuk hari ini kita banyak dah lebih kita berhenti setakat sini dan segala rukun Islam itu. InsyaAllah esok kita sambung makna rukun urfi. Rukun urfi khususnya dia berlaku kepada rukun Islam. Ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bisawab. Apa dah nak tengok ni? Satunya cuti. Jadi sebagai makluman awal maklum awal, bahasanya kita ni hari kami ni maklum belaka akan berhari raya Aidil Adha. Itulah Aidul Akbar. Dia ada Al-Aidul Asghar, Al-Aidul Akbar. Hari raya kecil tu kan dia hari raya Aidil Fitri. Aidul Adha ni ialah Aidul Akbar, hari raya besar. Tapi kita dah jadi terbalik. Jadi oleh kerana kita akan berhari raya kami tu, kita akan tawakuf sementara pengajian kita ini bermula daripada hari Rabu tawakufnya. Jadi pengajian kita akan berlangsung hari ini selesai, mana esok dan lusa hari Selasa. Kemudian kita akan sambung balik pada hari Senin, iaitulah hari yang kelima lah daripada 10, 11, 12, 13, 14. 10, 12, 13, 14. 10, 11, 12, 13, 14. 14 lah. 14 Zulhijjah. Ini bersama dengan 3 Julai. 3 Julai. Bersama dengan 3 Julai insya-Allah. Tidak ada apa-apa aral, kita sambung semula. Panggil pengajian kita dan saya juga nak mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada audien, kepada peserta-peserta yang sudi memberi sumbangan kepada saya sendiri ataupun kepada tempat saya ni. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memurahkan rezeki mana tuan-tuan dan juga puan-puan, dan mudah-mudahan kita semua diberi hidayah dan taufik, bekalan hidayah untuk meneruskan amalan kita ini dan kita berperanan sesuai dengan posisi kita. Mudah-mudahan kita semua maju dalam melakukan hubungan dengan Allah Ta'ala dan berjaya dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukras sabirin wa taubatas siddiqin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin.